dalam pada kita banyak memberikan sumbangan dan bantuan kepada barisan hadapan sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ni, ada juga mereka yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ni, Ridwan. Ya, banyak ya sebenarnya call scam daripada dulu sebenarnya, dan sehingga sekarang mereka ni tidak pernah berputus asa untuk scam kita, untuk mengaut keuntungan secara, orang kata, secara mudah dengan menipu orang. Baiklah, untuk bercerita mengenai situasi ini, hari ini akan ada satu topik. Jadi ini satu topik itu, waspada selalu, elak tertipu scammers. Bersama kita di talian sekarang adalah Encik Azizi Mustafa, Timbalan Pengerusi Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia, AFDIM, dan juga Ketua Pembangunan Keuangan MIDF. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat hari ini, Encik Azizi? Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga pada Encik Azizi. Baik, bila kita bercakap mengenai scammer ni, memang tidak boleh dinafikan dan tak boleh lari. Pada bila-bila masa juga akan berlaku. Akan tetapi, tahap kesedaran kita, kerana pihak kerajaan dan juga sama ada kerajaan ataupun swasta dan juga pihak media telah menjalankan kerja kita untuk mewawarkan mengenai scammer ni, tapi mereka di luar sana masih lagi terperangkap dengan permainan scammer ni. Pendapat Encik Aziz sendiri bagaimana? Saya rasa ini adalah bersangkutan dengan kefahaman orang ramai mengenai dengan teknologi. Kalau kita tengok di Malaysia ini, penggunaan e-commerce misalnya ini masih agak baru lah ya kalau kita berbandingkan di negara-negara lain. Jadi daripada segi pengetahuan orang ramai mengenai dengan e-dagang atau e-commerce ini mungkin masih belum lagi sampai ke tahap yang optimum. Jadi disebabkan kalau kita tengok di Malaysia ni pun, kita ni mempunyai pelbagai generasi ya, daripada generasi baby boomers, daripada generasi X, Y dan Z. Generasi yang baru ni generasi Z dan sebagainya ni, mereka ini memang arif mengenai teknologi. Tapi generasi yang terdahulu ni agak ke belakang sikitlah ya daripada segi penggunaan teknologi. Jadi ini memberi laluan ya kepada scammers untuk mengambil kesempatan ya untuk merebut peluang ini untuk menipu mangsa-mangsa ini. Jadi ini adalah satu yang kesemua pihak ya perlu bersatu padu untuk menaikkan taraf pengetahuan orang ramai mengenai asas-asas teknologi. Kalau kita tengok secara rambangnya ya, kebanyakan mereka yang tertipu akibat daripada scam-scam ni adalah mereka yang kurang pengetahuan mengenai teknologi. Jadi itu secara ringkasnya lah pada pandangan saya kenapa scam ini berleluasa buat masa ini di Malaysia. Encik Azizi, apakah jenis scam ataupun fraud yang biasa kita dengar? Biasa kita dengar call ataupun melalui SMS. Apa lagi yang boleh kita tahu bahawa ini adalah scam? Okey, secara umumnya terdapat 3 kategori scam ni lah ya. Satu yang lebih dikenali sebagai phishing. Phishing ni selalunya menggunakan email. Email palsu yang dihantar kepada orang-orang ramai, kepada mangsa-mangsa yang mempunyai pautan yang palsu juga. Ya. Yang keduanya kita panggil smishing. Smishing ni dia menggunakan SMS. Yang ini yang paling lazim lah, yang paling mudah orang ramai tertipu. Ya. Sebab cara email, SMS ini ditulis memang agak meyakinkan sekali ya, menyebabkan orang akan tertipu dengan mudah. Selalu yang kita dapat tengok SMS ini tiba-tiba kata kita dah menang loteri, kita dah menang RM100,000 dan sebagainya ya. Dan yang ketiga wishing. Wishing ni ada melalui perbualan telefon ya, dia akan call kita. Jadi kalau kita tengok daripada segi modus operandi scammers ni, dia agak orang kata standard ya. Satu, dia akan mengkongsi dengan kita maklumat peribadi kita. Seperti nama kita, nombor kad pengenalan kita, alamat kita. Mereka ada mempunyai maklumat peribadi kita. Kerana melalui ini, dia akan meyakinkan kita bahawa mereka ini adalah pihak-pihak yang benar. Yang kedua, yang paling ketara sekali, mereka ini ada unsur-unsur ataupun elemen ugutan dan menakutkan. Seolah-olah kita telah melakukan kesalahan. Jadi untuk mengeluarkan kita daripada permasalahan tersebut, mereka ini berkata mereka dapat membantu kita. Masalah ataupun elemen unsur yang ketiga adalah unsur mendesak.
Mereka ini akan cuba untuk kita membuat suatu tindakan secara terburu-buru. Tergesa-gesa, kononnya dalam situasi hidup dan mati. Mesti ambil tindakan sekarang. Dan yang keempat, mereka ini akan cuba untuk mendapatkan maklumat-maklumat tambahan. Ini yang berbahaya. Dia akan minta kita punya kata laluan, kita punya tag, PIN number dan sebagainya. Dan kadang-kadang mereka ini juga memberi arahan. Okey, sekarang ni masukkan wang di sini ataupun kena kontak nombor yang lain. Taktik mereka ni adalah untuk meyakinkan mangsa-mangsa. Jadi kita perlu waspada mengenai taktik-taktik mereka ini. Jadi apa tindakan sebenarnya daripada pihak institusi kewangan sendiri bagi mengatasi masalah ini, Cik Azizi? Dia sebenarnya kalau kita tengok institusi kewangan sebenarnya banyak melakukan pelbagai aktiviti untuk memberi kesedaran kepada orang ramai. Kita selalu mengingatkan pengguna-pengguna mengenai 3 perkara. Satu, jangan kongsi maklumat peribadi seperti tag ataupun kata laluan. Yang ini adalah maklumat yang paling berharga lah, yang paling disukai, yang paling dinanti-nantikan oleh scammers. Yang kedua, pihak institusi kewangan tidak melantik sebarang wakil untuk mewakili mereka. Kami di pihak institusi kewangan selalunya berhubung secara terus dengan pengguna. Kami tidak melantik langsung sebarang wakil. Dan yang ketiga, hubungi pihak-pihak institusi kewangan untuk buat pengesahan kalau terdapat sebarang kemusykilan. Ambil sedikit usaha untuk telefon. Jangan terlalu lekas terpedaya ataupun terpengaruh dengan kata-kata mereka ini. Selain daripada itu, kita banyak melakukan kempen-kempen, kita banyak melakukan mengeluarkan risalah-risalah dan peringatan kepada pengguna lah, supaya tidak terpengaruh. Ini daripada segi kempen luaran. Tapi dari segi dalaman pula di pihak di syarikat institusi kewangan, kita ada langkah-langkah kita sendiri untuk menjamin simpanan para pelanggan misalnya, untuk menjamin maklumat peribadi pelanggan tidak dikongsi secara mudah ataupun tidak boleh ditembusi secara mudah. Di sini selalunya pihak-pihak institusi kewangan akan melabur dengan jumlah yang besar untuk memastikan sistem perbankan mereka ini mantap, yang mampu untuk menyekat hackers daripada hack all this information daripada klien. Itu satu. Selain daripada itu, yang selalu dipraktikkan oleh institusi kewangan ini adalah mengenai dengan apa yang kita panggil KYC, know your customer. Para kaki tangan di institusi kewangan ini telah pun dilatih untuk melihat pattern daripada misalnya akaun pengguna. Kalau kita terdapat pattern yang kita rasa meragukan, kita akan mengambil tindakan yang selanjutnya. Sebagai contoh, kalau dia biasa keluar ATM ataupun menggunakan talian online seminggu sekali, tiba-tiba dia keluar hampir tiap hari misalnya, ataupun selalunya dia akan menggunakan transaksi yang berjumlah RM1,000, tiba-tiba keluar RM10,000, RM20,000. Ini akan menimbulkan sedikit kesangsian kepada pihak bank. Kami akan mengambil tindakan. Selain daripada KYC, kita juga ada PDPA. PDPA ini Personal Data Protection Act yang dikenalkan di Malaysia dalam tahun 2013. Di mana kesemua, bukan setakat institusi kewangan, semua syarikat-syarikat perlu melindungi maklumat peribadi para pelanggan mereka. Tidak boleh berkongsi langsung. Dan selain daripada itu, kita juga ada polisi seperti anti-money laundering atau BML. Yang ini kita akan tengok daripada segi pattern pendeposit. Kalau dia selalu deposit katakan RM1,000, RM2,000 ataupun setakat masuk gaji je, tiba-tiba bulan tu termasuk sekali RM50,000, RM100,000. Jadi kita akan tengok pattern ini dan kita akan mengambil tindakan sewajarnya. Jadi daripada segi pelaksanaan ini memang banyak, tapi yang pentingnya kepada pengguna lah. Cik Azizi, mungkin ini soalan terakhir secara ringkasnya lah. Ramai di luar nak tahu, kalaulah seseorang itu terkena scam dan kerugian, macam semalam ada satu laporan pensyarah kerugian RM116,000, pensyarah berusia 53 tahun. Adakah duit itu mangsa tersebut akan dapat balik?
Ini satu persoalan yang memang sukar ya, kerana di pihak bank misalnya kita tahu kita telah pun melaksanakan berbagai-bagai langkah atau tindakan untuk mengelak daripada perkara ini terjadi ya, tapi kadang-kadang perkara ini masih terjadi. Jadi di sinilah risiko operasi yang terpaksa ditanggung oleh pihak bank ya. Selalunya proses itu bukanlah secara mudah ya. Kita perlu menjalankan tindakan siasatan dan sebagainya. Dan selalunya pihak bank ni berdasarkan daripada sistem-sistem yang ada ini, mereka tahu memang terdapat elemen-elemen penipuan ataupun scammers. Jadi ini bergantung kepada pihak berkuasa seperti polis untuk buat siasatan, dan bergantung kepada siasatan, bergantung kepada keputusan siasatan, kita akan berbincang dengan para pelanggan ya, bagaimana untuk kita mengatasi ataupun membantu mereka daripada segi kerugian. Jadi nak kata kita akan bayar terus pun tak ada, ataupun kita akan nak kata kita tak bayar langsung pun tak ada ya. Selain pada itu, kita juga ada di bawah Bank Negara, kita ada PDIM ya, Perlindungan Deposit Insurance. Mereka juga akan memainkan peranan mereka. Tapi sebagaimana yang saya cakap tadi secara ringkas, yang penting tu adalah kita sebagai pengguna. Ya, kita harus sedar ya, kalau setiap panggilan kita terima tu, kita harus jangan ambil langkah terburu-buru. Ya, kita kena mengambil usaha untuk menelpon kembali sama ada syarikat-syarikat ke ataupun bank-bank yang terlibat, sama ada betul atau tidak panggilan yang diterima ni. Jadi itu adalah saya rasa yang paling penting sekali yang harus dilakukan oleh semua orang agar mereka tidak menjadi mangsa lah ya. InsyaAllah supaya kita semua sedar. Terima kasih banyak-banyak Encik Azizi di atas perkongsian itu tadi, supaya kita semua ini terlindung daripada kegiatan scammer yang banyak menipu kita sebenarnya, Syafiqah.